Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 3? Sama saya Ustaz Azizul bin Mohtar di dalam rancangan YouTube channel Ustaz Azizul bin Mohtar. Hari ini kita akan belajar tentang sirah Rasulullah SAW di dalam buku teks pendidikan Islam. Okey, kalau ada buku teks pendidikan Islam tahun 3, boleh rujuk muka surat 100. Okey. Kalau anak-anak tak ada buku teks pun tak apa, maklumlah dah sekolah tak pergi lama ya. Tak apa, kita sediakan buku dalam bentuk PDF ni, ibu-ibu, guru-guru, bapa-bapa ataupun parents boleh download dalam internet ya. Type saja Pendidikan Islam tahun 3 buku teks, dia akan keluar benda ni. Download dalam komputer kita ke, dalam phone kita ke, ataupun tak nak download pun tak apa. Tengok je lah YouTube Ustaz ni. Pastikan kamu subscribe channel ni dan juga like serta komen-komen yang berbina. Moga Ustaz lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini lagi, insya-Allah. Okey. Bidang sirah itu sejarah ya, menjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan keseluruhan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau nampak macam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya dapat memberi iktibar bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan mengamalkan sunnahnya. Sunnah ni apa? Perbuatan Rasulullah SAW, amalan-amalan Rasulullah SAW dapat diamalkan ya anak-anak. InsyaAllah. Jadi kita nak belajar unit satu iaitu wahyu teragung. Wahyu teragung. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Wahyu teragung unit satu. Perhati dan fikir. Jabal Nur. Tengok gambar ni. Oh, gambar ni ya anak-anak. Gambar tentang satu tempat di mana tempat ini macam kawasan berbukit. Ini ada budak-budak ni. Datang daripada mana budak-budak ni? Jadi kita mengandaikan Jabal Nur ni anak-anak ya. Ibarat kita pergi ziarahi tempat tu. Kita macam pergi jalan-jalan melawat Jabal Nur. Jabal Nur ni anak-anak, dia adalah perkataan Arab. Jabal ni maksud dia bukit. Nur maksud dia cahaya. Jabal Nur ni itu maksudnya bukit Nur ataupun bukit yang bercahaya. Di situlah terletaknya Gua Hira, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Lepas tu Jibril datang kepada dia, Jibril peluk dia, suruh dia baca. Lepas tu Jibril pun mengajarkan dia satu wahyu iaitu daripada surah Al-Alaq. Nanti Ustaz akan terangkan step by step, langkah demi langkah. Okey. Kita baca. Jabal Nur terletak 3.2 kilometer daripada Mekah. 3.2 kilometer daripada Mekah. Mana Jabal Nur bukan terletak kat Malaysia, terletak di Arab Saudi, Saudi Arabia. Dekat situlah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama dekat Jabal Nur. Atas di puncak tu ada gua. Di puncak bukit tu ada gua. Jadi Mekah kat mana? Mekah tu dekat tempat yang ada Kaabah, tempat yang kita pergi haji, yang kita pergi menunaikan umrah, yang ada kotak macam hitam yang orang Islam kiblatnya ke arah situ. Orang Islam sembahyang ataupun solat ke arah situ je. Itulah 3.2 kilometer daripada tempat Kaabah Mekah tu. Keadaannya berbatu, berpasir dan kering. Tempat itu berbatu, berpasir, kering ya. Tempat tu bukan macam tempat kita. Tempat kita bukit kita tengok hijau je bukit kita, dengan ada semak samunnya, dengan ada pokok-pokoknya. Tapi di sana tak ada. Tak ada. Dia tak macam tempat macam kita. Dia berbatu tajam-tajam ya, tak ada pokok-pokok sebab kat sana suasana berbeza. Tempat itu penuh dengan apa kita cakap tu panas terik, gersang gitulah ya. Ketinggian bukit 640 kilometer lagi jauh lah. 640 meter daripada atas, daripada bawah ni naik ke atas. Nampak tak ni gambar ni? Ni nak gambar Jabal Nur lah ni. Okey. Di puncak ada gua. Di atas tu ada gua. Dinamanya Gua Hira. Okey. Kini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Ada 600 anak tangga dah dibuat kini lah. Dulu-dulu Rasulullah panjat bukit tu dengan tak ada tangga apa pun. Panjat-panjat macam tu je. Susah lagi lah. Sebab tu orang pergi sana, dia akan ziarah tempat tu untuk merasai macam mana Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Jibril.
Susah tempat tu nak naik tinggi. Dah lah tinggi, jauh tempat tu. Tak ada tempat makan, tak ada tempat air, apa tak ada. Kena bawa bekal. Sekarang ni dia dah buat bagi elok sikit lah. Elok pun penat juga kalau orang yang tak ada stamina. Jauh nak pergi tu. Kenal wahyu. Dia tengok perbincangan di antara ustaz dengan anak murid dia ni. Kita tengok, kita baca perbualan kat sini. Ya. Kenal wahyu. Murid-murid sekalian, di sebelah kiri kita sekarang ialah Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur. Dia cakap ni, kat sebelah kiri kita ni ada Gua Hira anak-anak ya. Di atas, di puncaknya ada, di puncak Jabal Nur ni lah ada gua. Dia kata Jabal Nur ni, kita dah tahu Jabal Nur. Orang cakap Jabal Nur tu apa? Jabal Nur tu bukit. Di sinilah berlakunya peristiwa penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sallallahu alaihi wasallam ni, nampak tak? Ni ada orang tak tahu sebut ni sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab balik sallallahu alaihi wasallam. Nak menandakan kita sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sambut balik. Kalau tak buat macam tu, kita dah orang yang sombong. Ya. Okey, yang seterusnya wahyu. Wahyu itu apa ustaz? Pelajar ni tanya. Lepas tu tengok ni, baca nombor 3 ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tengok perbualan ni nak baca macam mana, ikut nombornya. Wahyu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Oh, ianya kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi. Nabi itu kan pesuruh Allah. Jadi dia disampaikan daripada Allah kepada Nabi dan disampaikan melalui Jibril, malaikat Jibril. Oh, begitu. Baru dia pelajar ni tahu. Terima kasih ustaz atas penerangan-penerangan tersebut. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Kat sini konon-kononnya, kat sini dalam buku teks ni dia cerita konon-konon kita pergi ziarah kat situ. Nak pergi lah, siapa nak pergi? Siapa nak pergi ke Jabal Nur? Angkat tangan. Ramai yang nak pergi. Kena pergilah, kita nak pergi tengok Rasulullah SAW, nak pergi ziarah makam dia, nak pergi tengok macam mana dia memperjuangkan Islam, kita kena pergilah. Ustaz doakan kat sini, mudah-mudahan semua dapat pergi. Jangan risau, insya-Allah mudah-mudahan dapat pergi semua. Okey. Program ziarah Jabal Nur, konon-konon ni, atur cara. 8 pagi, tiba di Jabal Nur. 8.15 pagi, taklimat pendakian. Ada taklimat cakap macam ni, nak naik pukul berapa, apa taklimat keselamatan dan sebagainya. 8.30 pagi, pendakian bermula. 10 pagi, sampai di puncak dan ziarah Gua Hira. Naik ke atas tu, lama nak naik tu, sejam lebih baru boleh sampai. 10.30 pagi, mula turun. Kejap aja kita tengok-tengok itu. Kalau sempat solat sunat kat atas tu, bolehlah solat. Kalau orang ramai, tak bolehlah solat. Tempat tu kecil je. Kan? Sampai di kaki bukit, pukul 12.30 hari. Okey, kita tengok. Fakta nombor 2. Kita tengok di sini. Mana dia? Fakta Nabi Muhammad SAW mendaki Jabal Nur. Sebelum Nabi Muhammad SAW diisytiharkan menjadi Nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadah. Sebelum dia dilantik menjadi Rasulullah, menjadi Rasul. Rasulullah SAW ni umur dia 40 baru dia dilantik jadi Nabi. Tapi sebelum tu dia duduk pergi dah ke Jabal Nur tu, naik beribadah kat situ. Dan seterusnya dia sabar walaupun pendakian itu agak mencabar. Naik kan susah, mana ada tangga naik. Kalau orang utara kata ragah bukit. Panjat bukit tu susah kan. Tapi Rasulullah ni sabar dia. Orang yang sabar. Kita kena jadi orang yang sabar lah. Kamu nak jadi orang sabar. Ini kamu pergi kantin pun tolak makanan sampai jatuh Maggi pula. Sampai jatuh mi. Sampai jatuh kotiau. Sampai jatuh nasi lemak. Dik berabut. Dik tolak-menolak kat depan tu. Kesian kamu tak sabar. Tak dapat mencontohi Rasulullah SAW. Jangan buatlah macam tu. Nombor 3. Penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Tarikh 17 Ramadan. Dia turun bulan Ramadan ya. Usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Malaikat pembawa wahyu itu adalah Jibril alaihi salam. Malaikat ada berapa? 10. Ketua malaikat nama apa? Jibril alaihi salam. Jibril. Malaikat Jibril lah menyampai wahyu, di ketua malaikat. Okey, nombor 4, peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril AS telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika baginda beribadah. Tengah-tengah beribadah tu, Jibril datang. Jibril AS meminta Nabi Muhammad SAW membaca. Disuruh baca.
Takutlah Nabi Muhammad, takutlah Rasulullah. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca. Lalu Jibril AS memeluk baginda. Peluk baginda macam tu. Dan meminta baginda membaca lagi. Oh, baca. Dia kata, ikhra, ikhra. Cakap bahasa Arab lah. Kalau kita cakap bahasa Melayu, baca, 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 baca. Macam itulah kan. Baginda memberikan jawapan yang sama. Dia pun cakap jawapan yang sama. Dia cakap, tak boleh baca. Selepas 3 kali meminta baginda membuat demikian dan memeluknya, Jibril AS mengajar Nabi Muhammad SAW membaca 1 hingga 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Jibril ni siapa? Malaikat. Barulah dia ajar surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pernah dengar tak surah tu? Surah tu diturun ayat 1 hingga 5 tu ketika itulah diturun ayat tu ketika mana Rasulullah SAW berada di Jabal Nur, iaitu di Gua Hira. Datang malaikat. Okey. Dan peristiwa selepas penurunan wahyu apa terjadi? Baginda pulang menemui isterinya iaitu Khadijah. Rasulullah pun pulang jumpa isteri dia Khadijah radhiyallahu anha. Ni radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Takut sangat ya. Takut apa benda yang peluk tadi suruh aku baca-baca ni. Dia ceritakan kepada Khadijah isteri dia. Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan dan menenangkan baginda. Dia selimut. Isteri Rasulullah ni baik dia selimutkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda bertemu dengan sepupunya itu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni siapa? Sepupu kepada isteri Rasulullah iaitu Khadijah. Kena ingat ni. Seorang pendeta Nasrani. Dia siapa dia ni? Kerja dia pendeta Nasrani. Pendeta ni macam ibarat macam orang yang menjadi rujukan lah. Macam guru jugalah dalam orang-orang Nasara ataupun Nasrani. Menurut Waraqah bagi tahu, menurutnya baginda telah dilantik menjadi rasul. Nabi Muhammad tadi tu yang tadi datang ketakutan tu, dia kata jumpa dia Jibril tu, dia kata ini dia telah dilantik jadi rasul ni. Sebagaimana yang disebut di dalam kitab-kitab dahulu. Sebab orang Nasrani dia ada kitab juga. Jadi seperti dia cakap macam tu. Jadi bermulalah episod-episod Rasulullah SAW menjadi Rasul ya. Baik anak-anak, nanti kita sambung lagi. Okey, macam mana kita nak baca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Lepas tu kita juga akan belajar iktibar penurunan wahyu pertama itu, dan juga kita juga akan membuat sikit latihan mungkin pada slot yang kedua. Sebab slot ini agak panjang, jadi ustaz tak nak buat video ni panjang-panjang, nanti kamu jemu. Kan? Jadi mudah-mudahan kamu, bapak kamu, mak kamu, cikgu-cikgu viral kan ni ustaz tengah buat video ni untuk pelajar-pelajar kat rumah. Entah bilalah kita akan pergi sekolah ya. Jadi benda-benda macam ni lah, bersifat teknikal macam ni lah kita kena hadapi bersama. Ya, nak tak nak kita kena membuat secara pendigitalan bahan-bahan belajar ni ya. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Jadi sekadar itu dulu. Nanti akan menyusul bahagian 2 pula mengenai dengan sirah ini. Jadi sekadar itu daripada Ustaz Azizul. Salam sayang daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.